أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل وما الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di mana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan kita sebagai asyraful makhluqat, makhluk yang paling mulia, yang paling dikasihi, yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Demi sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami tempatkan mereka, sebahagian mereka tinggal di daratan, sebahagian mereka mencari kehidupan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami kurniakan kepada mereka rezeki yang baik-baik, rezeki yang suci. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, bahkan kami muliakan manusia lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Walaupun ibadah para malaikat begitu sempurna, walaupun ibadah sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala begitu hebat, mereka mengabdikan diri kepada Allah tanpa satu ketika pun mereka berhenti daripada beribadat, dan ibadah mereka tidak diselangi dengan maksiat dan dosa. Walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan para malaikat sebagai asyraful makhluqat. Walaupun kita dengar Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Dan tidak ada segala sesuatu kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian tidak mengerti apakah tasbih makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu. Langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahkan petir, kilat, halilintar, para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala petir, kilat, halilintar, dan juga para malaikat kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berhenti, dan mereka mengabdikan diri kepada Allah tanpa diselangi dengan maksiat. Dan mereka yang tidak pernah melakukan dosa tadi, Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada mereka tanggungjawab untuk melayan manusia, memberikan layanan yang terbaik kepada manusia. 18,000 jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah ciptakan, maka kesemua mereka Allah Ta'ala cipta untuk memberikan layanan yang terbaik kepada manusia, supaya manusia dapat menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik. Kenapa tuan-tuan rahmat Allah SWT sekalian? Di atas darjat para malaikat, kata alim ulama', ada makam yang lebih tinggi yang tidak akan dicapai oleh mana-mana malaikat,
kecuali makam tersebut hanya boleh dicapai oleh manusia yang Allah SWT jadikan sebagai asyraful makhlukat. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita jadi makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat kepada junjungan besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam Al-Quran, bahkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, Allah cerita tentang kita, Allah puji tentang kita, Allah muliakan kita pada lidah Nabi Allah Daud, pada lidah Nabi Allah Musa AS, pada lidah Nabi Allah Isa AS. Bahkan Allah puji tentang kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, di dalam Al-Quranul Karim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang terbaik, supaya di hari kiamat kelak kamu akan jadi saksi kepada dakwah-dakwah yang telah disampaikan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa berbahagianya kita, betapa beruntungnya Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi Allah Daud alaihissalam di dalam kitab Zabur, yang mana daripada riwayat Wahab bin Munabbih rahimahullah taala telah mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah firman kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismu Ahmad wa Muhammad. Wahai Daud, sesungguhnya akan datang selepas kematian kamu satu orang nabi yang namanya Ahmad dan Muhammad. Sadiqan sayyida, dia adalah merupakan satu orang manusia yang sangat jujur dan merupakan penghulu bagi sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. La aghdabu alaihi abadan, aku tak pernah murka kepadanya untuk selama-lamanya. Wa qad ghafartu lahu qabla an ya'siyani, demi sesungguhnya aku telah berjanji untuk ampunkan seluruh dosanya sebelum lagi dia mendurhakai kepada aku, sebelum dia melakukan dosa kepada aku terlebih dahulu aku telah ampunkan dosanya. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang barang yang telah lepas dan barang yang akan datang daripada dosanya. Wa ummatuhu marhumah, dan umatnya adalah umat yang dirahmati, umat yang dikasihi, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'taituhum minan nawafil, aku kurniakan kepada mereka amalan-amalan sunat, amalan-amalan nafil, mithlu ma a'taitul anbiya, seumpama amalan yang aku berikan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa aftaradtu alaihimul faraid, aku fardukan kepada mereka amalan-amalan fardu, mithlu ma aftaradtu allati aftaradtu alal anbiya al mursalin, dengan amalan yang aku telah fardukan kepada para nabi dan para rasul. Kenapa Allah SWT berikan keistimewaan ini kepada umat ini? Allah beritahu lagi, hatta ya'tuni yaumal qiyamah, agar kelak di hari kiamat mereka datang bertemu dengan aku, berjumpa dengan aku di padang mahsyar. Wujuhum mithlu nuril anbiya, wajah mereka sama dengan cahaya yang ada pada wajah anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ila an qal, sehingga Allah SWT firman, ya Daud, wahai Daud, inni faddaltu Muhammadan wa ummatu 'alal umami kulliha, aku telah berjanji untuk memuliakan Muhammad beserta dengan umatnya di atas umat yang lain. Begitu mulia kita, tuan-tuan rahmat Allah. Beruntung kita, umat terdahulu tahu tentang kita, nabi-nabi terdahulu sebut tentang kita, Allah sebut tentang kita di hadapan nabi-nabi yang terdahulu. Mereka cemburu dengan kita, mereka sangat-sangat cemburu dengan kita, tuan-tuan rahmat Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat yang terbaik, bukan mereka. Jadi tuan-tuan yang rahmat Allah sekalian, dalam Al-Quran juga Allah SWT puji umat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik yang Allah SWT lahirkan untuk memberi manfaat kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kamu mengajak manusia kepada kebaikan, kamu mencegah manusia daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu sendiri buat usaha tersiman agar kamu dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bertuah umat ini, tuan-tuan rahmat Allah. Allah jadikan kita umat yang terbaik. Maka tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kalau kita renung, kalau kita kaji, mengapa kita jadi umat yang terbaik? Umat ini Allah Taala jadikan sebagai umat yang terbaik bukan kerana mereka ada ilmu pengetahuan yang hebat. Kenapa tuan-tuan rahmat Allah? Sebelum kelahiran umat ini, sebelum kedatangan umat ini ke atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala telah hantar ke atas muka bumi satu kumpulan manusia yang dinamakan dengan Ahlul Kitab, iaitu umat Nabi Allah Musa AS dan umat Nabi Allah Isa AS. Mereka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ahlul Kitab. Nama dipuji oleh Allah dengan gelaran Ahlul Kitab. Kenapa tuan-tuan rahmat Allah? Mereka adalah golongan yang pakar kitab Taurat dan kitab Injil. Bukan sekadar orang alim mereka, bukan sekadar ahbar dan ruhban mereka, tetapi orang awam di kalangan mereka pun ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi SAW. Mereka kenal baginda SAW di mana dia lahir, daripada kabilah mana, di lembah mana. Ketika mana Rasulullah SAW lahir, satu orang Yahudi di kota Madinatul Munawwarah,
Allah, dia telah melihat ke langit, telah muncul satu bintang warna merah. Dia telah mengatakan qad tala'a najmu Ahmada, sesungguhnya bintang Ahmad telah muncul pada malam ini. Begitu hebatnya ilmu pengetahuan mereka. Mereka digelar ahlul kitab, sedangkan umat ini Allah Ta'ala tak panggil mereka ahlul Quran. Walaupun Quran kitab yang paling mulia, tetapi umat ini tidak dipanggil ahlul Quran. Hanya orang hafiz saja dipanggil oleh Allah SWT dengan gelaran ahlul Quran. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, umat ini juga dimuliakan oleh Allah ada sebagai gelaran khair ummah, bukan kerana faktor pengorbanan yang besar sangat yang mereka buat. Pengorbanan umat ini jika dibanding dengan pengorbanan umat-umat terdahulu sebelum kita, pengorbanan mereka untuk agama tak dapat dibandingkan, tak dapat kita bayangkan dengan akal kita, tuan-tuan rahmati Allah. Satu hari Nabi SAW didatangi oleh para sahabat dalam keadaan lapar ke bulu. Wahai Rasulullah, kami sahabat-sahabatmu, kami orang Islam, kami beriman kepada Allah, tapi kami tak ada makanan untuk kami makan. Doalah kepada Allah supaya Allah SWT turunkan nusrah kepada kami. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, sebelum kamu ada satu umat di mana mereka kerana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertubuh badan mereka disikat dengan sikat besi, tuan-tuan rahmati Allah, sehingga tanggal tubuh daging pada tubuh badan mereka, dan sebahagian daripada mereka digergaji sehingga terbelah dua badan mereka. Walaupun demikian mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar pengorbanan Ashabul Ukhdud. Bagaimana tuan-tuan rahmati Allah, seorang demi seorang dicampak ke dalam air yang sedang mendidih, tetapi mereka tidak meninggalkan agama. Pengorbanan yang besar mereka buat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian tuan-tuan rahmati Allah, Allah tidak puji mereka sebagai gelaran dengan gelaran khair ummah. Allah tidak beritahu mereka khair ummah, sedangkan kita tuan-tuan rahmati Allah, Allah SWT berikan gelaran khair ummah. Tuan-tuan dan rahmati Allah, umat ini diberikan gelaran khair ummah bukan juga kerana atas dasar ibadat kita, tuan-tuan rahmati Allah. Apalah sangat ibadat kita dibandingkan dengan ibadat umat-umat terdahulu sebelum kita. Satu orang ibu di kalangan umat Nabi Allah Musa AS, dia telah menangis pada satu hari. Nabi Allah Musa AS lintas lewat di samping dia. Maka di waktu itu tuan-tuan rahmati Allah, ditanya oleh Nabi Allah Musa, mengapa kamu menangis wahai ibu? Maka dia telah menjawab bahawa aku menangis kerana anak aku mati dalam usia yang sangat muda. Maka dia telah bertanya, wahai ibu, berapakah umur usia anak ibu? Maka dia telah mengatakan bahawa anak aku telah meninggal pada usia 300 tahun. Maka Nabi Allah Musa AS mengatakan, wahai ibu, ketahuilah sesungguhnya umat akhir zaman umur mereka hanyalah 60-70 tahun saja. Wah, maka di waktu itu ibu tadi telah mengatakan, seandainya aku hidup pada zaman itu, tidak ada masa untuk aku buat pekerjaan selain daripada mengabdikan diri kepada Allah. 60-70 tahun aku akan habiskan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah gelaran khair ummah bukan kerana kita ada teknologi pertanian. Kaum Sabak telah mendahului kita dalam bidang pertanian. Bukan kerana tubuh badan kita begitu kerdil, tuan-tuan, dibandingkan dengan Nabi Allah Adam AS 60 hasta. Kita baru 3 hasta setengah, tuan-tuan rahmatullah, tubuh badan kita. Bukan dari segi architecture kita menjadi umat yang mulia, kerana terdahulu sebelum kita kaum Samud, mereka boleh buat kota, mereka boleh buat bandar, mereka boleh buat kampung di dalam gunung gadang, tuan-tuan rahmati Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana 3 perkara. Yang pertama, tuan-tuan rahmati Allah, semata-mata kerana limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan umat ini sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifatnya Al-Mu'izz wal-Mudhil. Allah Subhanahu wa taala memuliakan, Allah juga menghinakan. Siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah sebagai khair ummah, tiada siapa yang boleh menghalang Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak dipersoalkan apa yang dilakukan oleh Allah, sedangkan amalan manusialah yang akan dipersoalkan. Jadi kerana itulah tuan-tuan rahmati Allah, Allah telah buat keputusan untuk lahirkan umat yang paling akhir sebagai umat yang paling mulia, umat yang paling dihormati, yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada siapa pun di kalangan manusia yang dapat mengkritik perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW telah membuat perbandingan antara umat ini dengan umat terdahulu sebelum kita. Nabi SAW telah membuat perbandingan, mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, perbandingan di antara kamu dengan umat-umat terdahulu, dengan hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam soal hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama seorang majikan yang mengambil 3 orang pekerja untuk bekerja dengan dia. Satu orang pekerja yang pertama diambil dan diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan kerjanya daripada waktu subuh sampai waktu zuhur. Dalam cuaca yang panas,
waktu yang panjang, pengorbanan susah payah untuk memulakan satu kerja, maka tuan-tuan rahmat Allah lebih payah daripada kita menyelesaikan satu pekerjaan. Maka dikatakan itulah umat Nabi Allah Musa AS, kaum Yahudi. Mereka beribadat kepada Allah, buat pengorbanan untuk agama Allah untuk tempoh jangka masa yang begitu panjang. Maka tuan-tuan rahmat Allah sampai waktu zuhur, sampailah masa untuk dibayar upah hasil daripada pekerjaan yang mereka lakukan, hasil daripada pengorbanan yang mereka buat untuk agama Allah. Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada mereka sebanyak 1 kintar daripada takaran emas dan perak yang menyamai 12,000 dinar dan dirham. Maka tuan-tuan rahmati Allah, orang Yahudi telah berpuas hati, anugerah yang besar, gaji yang mahal, maka akhirnya mereka telah pulang. Maka tuan-tuan rahmati Allah, sampai waktu zuhur, maka Allah SWT mengambil pekerja yang kedua untuk mengabdikan diri kepadanya, buat pengorbanan untuk agama Allah, untuk menyebarkan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan kaum Nasrani telah tiba. Maka di waktu itu mereka telah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada waktu zuhur sampai waktu asar. Cuaca sudah agak redup tuan-tuan rahmati Allah, dan ibadahnya sudah mulai kurang tuan-tuan rahmati Allah. Pengorbanan juga tidak terlalu banyak. Maka tuan-tuan rahmati Allah sampai waktu tiba untuk bayar gaji, bayar upah tuan-tuan rahmati Allah. Allah bayar kepada mereka tuan-tuan rahmati Allah dengan imbalan sebanyak 1 takaran daripada emas dan perak sebanyak 12,000 dinar dan dirham. Maka tuan-tuan rahmat Allah, tiba waktu untuk Allah SWT memilih pekerja yang ketiga. Yang mana pekerja yang ketiga ini adalah umat baginda Muhammad SAW, yang mana mereka dipilih oleh Allah SWT untuk jadi umat yang terbaik, yang mana mereka adalah pekerja yang terbaik, kerja mereka daripada waktu asar sampai waktu maghrib. Sebagaimana kita sedia maklum tuan-tuan rahmat Allah, bekerja waktu asar hingga waktu maghrib adalah waktu yang sangat singkat dan cuaca yang sangat redup. Kalau kita sebagai satu orang peniaga tuan-tuan rahmati Allah, waktu asar adalah waktu untuk kita menutup perniagaan kita. Waktu untuk kita berkemas-kemas, bersiap-siap. Kita nak tutup kedai kita tuan-tuan rahmati Allah. Begitulah ibaratnya dengan kedatangan umat ini tuan-tuan rahmati Allah. Berarti dunia ini akan dihancur oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dunia ini akan ditutup perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedatangan umat ini dengan datangnya hari kiamat adalah begitu hampir, sehingga Nabi SAW telah bersabda, bu'aitu ana was-sa'atu kahatain, aku diutuskan menjadi Nabi dengan datangnya hari kiamat dekat macam mana 2 jari ini, umpama jari telunjuk dengan jari tengah tuan-tuan rahmat Allah. Sebagaimana satu orang peniaga, apabila tiba waktu petang, jualan yang tadinya dijual secara runcit, maka di waktu petang dia akan jual secara borong. Ambillah berapa banyak yang kamu nak ambil daripada barang yang aku jual, yang penting barang dagangan aku pada hari ini akan selesai dijual. Maka tuan-tuan rahmat Allah, begitulah keadaannya Allah Subhanahu wa taala dengan umat ini tuan-tuan. Kalau kita berniaga di waktu petang, kita akan jualan kita dengan jualan borong. Maka menjelang hari kiamat tuan-tuan rahmat Allah, kalau umat terdahulu mereka lakukan satu amal, Allah beri kepada mereka satu ganjaran. Tetapi untuk umat ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan, aku kira seolah-olah mereka mengerjakan 10 hasanah. Aku kurniakan kepada mereka 10 hasanah, dan 1 hasanah tadi pula dilipat kali gandakan kepada 10 hasanah tuan-tuan rahmat Allah. Satu kebaikan seolah-olah kita mengerjakan 100 kebaikan tuan-tuan rahmat Allah. Inilah betapa besarnya kemuliaan Allah beri kepada kita. Umat terdahulu sebelum kita, mereka semayang 2 rakaat, Allah beri kepada mereka 1 ganjaran, 1 darjat tuan-tuan rahmat Allah. Tetapi untuk umat ini, kita semayang berjemaah, Allah berikan kepada kita 27 darjat. Kita semayang berjemaah di Masjid Baitul Maqdis, Allah beri kepada kita 25,000 darjat, yang jaraknya antara langit dengan bumi tuan-tuan rahmat Allah. Apabila kita menunaikan solat yang sama di Masjid Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi Asy-Syarif, Allah kurniakan kepada kita 50,000 ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila umat ini tuan-tuan rahmat Allah, mereka menunaikan solat yang sama di Masjidil Haram Asy-Syarif, Allah kurniakan kepada mereka 100,000 darjat tuan-tuan rahmat Allah. Walaupun demikian, untuk menambahkan lagi kedudukan kita supaya bertambah tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji, Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Setiap tahun Allah beri kepada kita malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih besar, lebih hebat daripada beramal pada 83 tahun 4 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan tuan-tuan rahmat Allah. Walaupun demikian tuan-tuan rahmat Allah, masih ada lagi amalan yang lebih besar daripada beramal pada malam Lailatul Qadar. Ya Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk umat ini, iaitu apabila mereka melakukan amal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila umat ini beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana kita dengar dalam hadis, berdiri seketika di jalan Allah lebih baik daripada beramal di malam Lailatul Qadar di hadapan Hajarul Aswad, tuan-tuan rahmat Allah. Kenapa tuan-tuan rahmat Allah? Beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bi amalun salih." Yang demikian itu, mengapa beramal di jalan Allah tak akan sama dengan satu orang yang beramal di kampung halaman. Nabi telah mengatakan satu orang yang beramal seketika di jalan Allah dengan satu orang yang beramal di kampung halaman, sepanjang malam beribadat kepada Allah, sepanjang siang berpuasa, sepanjang malam qiyamul lail, tetapi tuan-tuan rahmat Allah, berbanding dengan satu orang yang seketika berada di jalan Allah, walaupun sekadar dia tidur, walaupun sekadar dia makan, yang tadi lebih baik daripada orang yang berada di kampung halaman, mengabdikan sepanjang hayat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah sebut, "Dzalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun." Yang demikian itu kerana tidak menimpa kepada orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala ini zama'un, rasa dahaga, wala makhmasatun, sebarang kesusahan, sakit kepala, pening kepala, rasa sedih, kecewa, tuan-tuan rahmat Allah, wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar. Mereka tidak memijak mana-mana bumi, mana-mana negara untuk menggerunkan orang kafir dengan gerakan jemaah yang mereka pergi, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, kecuali semuanya akan dihitung sebagai amalun soleh, dan setiap satu amal soleh Allah hitung dengan 700,000 ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, tak akan sama. Sebab itu Allah tanya kepada kita, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghair ulil darar. Tak akan sama satu orang mukmin yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, yang duduk di kampung halaman, yang tidak ada sakit, wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya kepada kita dalam Quran, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Apakah kalian sangka memakmurkan, memberi minum kepada orang haji, mengambil berat tentang orang datang haji, ikram mereka, beri khidmat kepada mereka, wa imaratal masjidil haram, memakmurkan masjidil haram, bukan masjid Sri Petaling, masjidil haram, memakmurkan masjidil haram. Kaman amana billahi wal yaumil akhir. Apakah sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, wajahada fi sabilillah, dan bermujahadah jalan Allah? Allah beritahu, la yastawuna indallah, tak akan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, itulah orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, kenapa Allah beri nikmat ini kepada kita? Ini adalah limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tuan-tuan rahmat Allah, di sana masih ada sebab yang kedua dan ketiga, tuan-tuan rahmat Allah, mengapa Allah jadikan kita umat yang terbaik. Sebab yang kedua, mengapa kita jadi umat yang terbaik? Kerana kita adalah merupakan umat kepada Habibullah, umat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sayang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat ini adalah merupakan permata hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat ini Nabi korbankan segala-galanya. Nabi korbankan doanya, Nabi korbankan kerehatannya. Untuk umat ini Nabi korbankan makan dan minum. Nabi korbankan, Nabi terpaksa abaikan anak dan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa mengorbankan diri sendiri untuk kebahagiaan umat ini, untuk kebahagiaan umat ini, tuan-tuan rahmat Allah. Kerana itu Allah juga sayang pada umat ini, kerana Nabi sayang pada umat ini, tuan-tuan rahmat Allah. Bagaimana kasih sayang Nabi kepada umat ini? Dalam hati Nabi SAW tidak ada kebahagiaan, tidak ada keredaan, kecuali seluruh umat. Di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, setiap individu umat mati dalam keadaan mereka diselamatkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebesar-besar keredaan Nabi, itulah sebesar-besar kebahagiaan dalam hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada untuk diri sendiri, tuan-tuan. Untuk diri sendiri pada hari kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh satu orang tabi'in kepada Sayyidatina Aisyah, mengapa tergamak kamu wahai Aisyah, wahai keluarga Rasulullah, tergamak kamu membiarkan Rasulullah SAW jenazahnya bermalam dalam keadaan gelap gelita, tidak ada pelita untuk menerangi tubuh badan Nabi. Maka tuan-tuan rahmat Allah, dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketahuilah kamu wahai tabi'in, ketika mana Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW wafat dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak mengecap sebarang makanan. Bahkan seluruh isi keluarga Nabi SAW bermalam dalam keadaan lapar pada hari Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini. Bahkan di waktu itu, kami di rumah kami tidak ada minyak
zaitun yang biasa kami gunakan untuk menyalakan pelita. Seandainya ada di rumah kami minyak tersebut pun kami tidak akan gunakan untuk menyalakan jenazah Nabi SAW. Tetapi minyak tersebut kami akan kongsi untuk kami minum. Kerana sudah beberapa hari kami sekeluarga berlapar, tidak mengecap sebarang makanan. Inilah pengorbanan Nabi SAW untuk umat ini, tuan-tuan rahmat Allah. Nabi SAW korbankan maruah baginda. Orang panggil Al-Amin. Tetapi kerana umat Nabi SAW sanggup digelar Majnun. Kerana umat sanggup digelar Sahir. Sanggup digelar sebagai kahin, tuan-tuan rahmati Allah. Nabi sanggup mengalami penderitaan. Kenapa, tuan-tuan rahmati Allah? Nabi SAW telah bersabda, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kerana aku tahu apa yang kamu tak tahu. Wa asma'u ma la tasma'un. Aku dengar apa yang kamu tak dengar, wahai umatku. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan. Seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, wahai umatku, kamu akan sedikit ketawa. Wala bakaitum kathiran. Kamu akan banyak menangis dalam hidup kamu. Wa ma taladzaztum bin nisa'i al furush. Kamu akan tinggalkan isteri kamu. Kamu tidak akan lagi bersama dengan mereka di atas hamparan. Wala kharajtum ila sa'udat. Kamu akan lari di tengah-tengah jalan dalam keadaan meraung, tajra'una ila Allah, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami, selamatkan kami di padang mahsyar, wahai Allah. Hanya Engkau yang boleh selamatkan kami. Kenapa, tuan-tuan rahmati Allah? Kerana Nabi telah diperlihatkan oleh Allah betapa dahsyatnya gambaran di alam barzakh, betapa dahsyatnya gambaran di alam mahsyar. Umat aku akan menderita seandainya mereka tidak aku selamatkan. Bahkan Nabi SAW setelah melihat azab Allah, lawaditu anni kuntu syajaratan tu'dad. Alangkah baiknya seandainya Muhammad pun jadi sebatang pokok yang ditebang oleh manusia, tidak jadi manusia. Kenapa, tuan-tuan rahmat Allah? Sangat berat hari hisab, tuan-tuan rahmat Allah. Manusia akan berhadapan dengan Allah. Laisa bainahuma turjuman. Tidak ada penterjemah, tidak ada hijab. Kita berhadapan dengan Allah. Soalan satu demi satu soalan akan ditanya oleh Allah. Di waktu itu mereka yang durhaka kepada Allah akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, manusia tidak mengerti. Sebab itu Nabi SAW telah mengatakan, Mali aratum taqhimuna finnar. Kenapa aku lihat umat aku mencampakkan diri mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW mengatakan, aku seumpama satu orang yang menyalakan api, dan umat aku adalah seumpama kalkatu. Nampak api diterjun ke dalam kalkatu, ke dalam nampak apa api diterjun ke dalam api, kerana disangka itulah kebahagiaan untuk diri mereka. Di situ ada kebahagiaan, di situ ada kegembiraan, di situ ada keseronokan. Tetapi kata Nabi SAW, wa ana akhidhum bihujazikum. Aku pegang bahu kamu, aku tangkap pinggang-pinggang kamu, aku heret kamu, tuan-tuan rahmatullah. Kata Nabi SAW, walakinnakum tatafallatuna min yadi. Akan tetapi malangnya kamu umat-umat aku terlepas daripada tangan aku. Abu Talib terlepas daripada tangan Nabi, Abu Lahab terlepas daripada tangan Nabi SAW. Betapa sedihnya Nabi SAW. Pada satu malam Nabi SAW telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, seandainya Ibrahim alaihissalam telah doakan untuk umat supaya engkau binasakan umatnya, yaitu Nabi Ibrahim telah berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Allah, sesungguhnya berhala manusia yang jahat ini telah banyak menyesatkan umatku. Faman tabi'ani fa innahu minni. Oleh itu siapa di kalangan umat aku yang ikut aku, ikut jejak langkah aku, taat kepada aku, ikut sunnah aku, fa innahu minni, itulah umat aku, di mereka di kalangan aku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang durhaka kepadaku, terserahlah kepada engkau. Engkaulah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai Allah, seandainya Ibrahim doakan demikian dan Isa AS doakan demikian, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, seandainya engkau azab umat aku, mereka semua adalah hamba-hambamu yang lemah, wahai Allah. Wa in taghfir lahum, seandainya engkau maafkan mereka, engkau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tetapi aku tidak akan doakan keburukan untuk umatku. Aku akan tetap mendoakan, Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunlah dosa umatku. Allahumma arham ummati. Wahai Allah, kasihanlah umatku, kasihanlah umat aku. Sehingga Nabi SAW menangis sedemikian rupa. Allah kesian melihat Nabi SAW. Wahai Jibril, turun kamu ke bumi, tanya kepada Muhammad, apakah yang telah menyebabkan kamu menangis? Maka tuan-tuan rahmat Allah, Jibril AS turun ke bumi, tanya Rasulullah SAW, wahai Muhammad, mada yubkika ya Muhammad, apakah yang telah menyebabkan engkau menangis? Maka di waktu itu Nabi SAW telah mengatakan, aku menangis hazinun ala ummati, aku bimbang risau tentang umat aku. Lebih-lebih lagi tuan-tuan rahmat Allah, kita umat yang di akhir zaman, tidak ada bersama kita Nabi, tidak ada bersama kita para anbiya, tidak ada bersama kita para sahabat, tidak ada bersama kita para alim ulama. Nabi risau tentang kita siang dan malam.
malam Nabi tidur dalam keadaan bertakung air mata, tuan-tuan rahmat Allah. Di waktu itu malaikat Jibril alaihissalam naik ke langit. Wahai Allah, Muhammad menangis tentang umat, dia bimbang tentang keselamatan umat. Nabi SAW tidak menangis tentang diri sendiri, tapi Nabi risau tentang umat. Sepanjang-panjang malam Nabi beribadat sampai bengkak-bengkak kaki, tuan-tuan. Doa kepada Allah, kasihanlah umat ini, kasihanlah umat ini wahai Allah. Kasihanlah umat ini wahai Allah. Sehingga Allah SWT hantar malaikat Jibril, turun kamu ke bumi sekali lagi wahai Jibril, beritahu kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasuk. Kami berjanji sesungguhnya kami pasti akan menggembirakan kamu dalam hal umat kamu, dan kami tidak akan mengecewakan kamu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Demi sungguhnya Tuhan kamu akan beri dan beri dan beri kepada kamu dalam hal umat kamu sehingga engkau redha wahai Muhammad, sehingga engkau gembira. Sehingga menjelang kewafatan Nabi, di waktu itu tuan-tuan rahmat Allah, telah datang malaikat Israel alaihissalam untuk mencabut nyawa baginda Muhammad SAW, sambil memberi khabar gembira kepada Muhammad, engkaulah manusia yang pertama akan menjejakkan kaki ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya, apa yang Allah sediakan untuk umat aku? Karena itu tuan-tuan rahmat Allah, dalam satu peristiwa untuk menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah panggil baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu lihat di sini, Allah ambil segenggam pasir dengan genggaman yang layak dengan zat Allah. Allah sudah beritahu, redakah kamu wahai Muhammad sebanyak pasir dalam genggaman aku ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurga-Ku wahai Muhammad. Waktu itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku redha wahai Allah. Allah ambil pada kali yang kedua pasir yang sebanyak satu genggaman dengan genggaman yang layak dengan zat Allah. Allah letak pada satu tempat. Allah beritahu, redakah kamu wahai Muhammad sebanyak pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umatku ke dalam syurgaku, umatmu dan ke dalam syurgaku. Nabi SAW mengatakan, aku redha wahai Allah. Maka tuan-tuan rahmat Allah, Allah ambil pada genggaman pada kali yang ketiga dengan genggaman yang layak dengan zat Allah. Allah tanya Rasulullah SAW, gembirakah kamu wahai Muhammad seandainya sebanyak pasir dalam genggamanku ini, umatmu akan kumasukkan ke dalam syurga. Nabi SAW mengatakan, aku redha wahai Allah. Aku gembira wahai Allah. Aku gembira wahai Allah. Maka inilah kegembiraan Nabi, kesedihan Nabi apabila umat masuk neraka, dan kegembiraan Nabi bila umat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan, ketika mana ketua munafikin Ubay bin Salul dia telah meninggal dunia, di waktu itu Allah SWT turunkan ayat Quran kepada baginda Muhammad SAW, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Jangan kamu Muhammad sembahyangkan satu pun daripada jenazah orang munafik, jangan kamu pergi ke kubur mereka. Maka di waktu itu Nabi SAW fikir, kalau seandainya aku tidak diizinkan sembahyang untuk dia, aku tak diizinkan untuk aku pergi ke kubur dia, apakah lagi jalan untuk dia selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Walaupun sepanjang hayat Ubay bin Salul banyak menyusahkan Nabi, banyak menggagalkan rancangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengatakan, kalau begitu aku akan mohon istighfar kepada Allah. Wahai Allah, ampunilah dia ni wahai Allah, dia adalah umat aku wahai Allah, kasihanilah dia wahai Allah. Di waktu itu Allah SWT turunkan ayat Quran yang berikutnya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, kamu istighfar untuk dia ataupun kamu tak istighfar, walaupun kamu kekasih aku, kalau kamu istighfar 70 kali pun aku tak akan ampunkan dosa dia, kerana terlalu besar kesalahan dia kepada untuk aku. Kata Nabi SAW, kalau Allah tidak akan ampunkan aku dengan 70 dosa ke dia dengan 70 kali istighfar aku akan mohon istighfar lebih daripada 70 kali supaya Allah maafkan dia, Allah kasihani dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu datang Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, tidakkah ayat ini menggambarkan bahawasanya Allah tidak akan ampunkan lagi dosa si munafik ini? Kata Nabi SAW, aku faham ayat ini, tetapi kasih sayang aku terhadap umat aku begitu dalam sekali kasih sayang aku tidak akan rela umat aku masuk neraka Allah Subhanahu wa taala sampai ke akhir hayat. Nabi akan cuba supaya semua umat dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana berkat pengorbanan Nabi, doa Nabi, satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berminta kepada Nabi SAW. Dilihat wajah Nabi dalam keadaan ceria pada waktu itu. Wahai Rasulullah, ala tad'uni ya Rasulullah, tidakkah kamu ingin berdoa untuk aku? Maka Nabi SAW angkat tangan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Wahai Allah, ampunilah dosa Aisyah, dosa terdahulu, dosa kemudian, dosa sembunyi, dosa terang-terangan. Maka di waktu itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah begitu gembira dapat doa daripada Nabi SAW sehingga jatuh dagu dia ke atas ribaan dia. Maka Nabi waktu itu Nabi SAW heran melihat Aisyah, aisurruki du'ai, adakah kamu bergembira dengan doa yang aku doakan? Maka dikatakan,
Kenapa tidak aku bergembira wahai Rasulullah? Kekasih Allah doa untuk aku. Engkau adalah suami aku yang doakan untuk aku. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah, aku doa untuk umatku setiap kali lepas sembahyang. Aku akan doakan supaya umat aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tuan-tuan, kita bertuah, kita beruntung tuan-tuan rahmat Allah jadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian tuan-tuan rahmat Allah, ini bukan sebab utama mengapa umat ini jadi umat yang terbaik. Maka tuan-tuan rahmat Allah, sebab yang utama mengapa umat ini Allah pilih mereka jadi umat yang terbaik, tidak lain dan tidak bukan kerana Allah SWT telah beri kepada mereka tanggungjawab, satu mas'uliyah, satu amanah, sebagaimana yang amanah yang Allah telah berikan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kerana tanggungjawab inilah umat ini mengatasi kedudukan umat-umat yang lain. Ranking umat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke setinggi-tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah memberitahu kepada kita dalam surah Asy-Syura, syara'alakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tafarraqu fih. Sesungguhnya disyariatkan untuk kamu wahai umat Muhammad. Wahai umat Muhammad, disyariatkan untuk kamu, difardukan ke atas kamu, diwajibkan ke atas kamu ma wassa bihi Nuhan, dengan pesanan yang kami pesan kepada Nuh alaihi salam. Macam mana pesanan yang Allah Ta'ala ambil pesanan janji daripada Nabi Allah Nuh AS, tuan-tuan. Berdakwah 950 tahun pun masih belum doa keburukan untuk umat. Masih lagi tetap berteguh. Nabi Nuh AS bermunajat kepada Allah. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Tuanku, aku seru umat aku kepada Engkau wahai Allah. Aku dakwah mereka kepada Engkau wahai Allah. Laylan wa nahara, malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak tambah dakwah yang aku sampaikan kepada mereka kecuali bertambah jauh, bertambah lari mereka daripada aku. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Setiap kali aku dakwah mereka supaya Engkau ampun dosa mereka, mereka letakkan jari mereka, mereka sumbat jari mereka ke dalam telinga. Wastaghsyaw thiyabahum, mereka angkat, mereka singkap, mereka punggung mereka, kain mereka tutup muka mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, mereka telah menzahirkan kedurhakaan mereka. Wastakbaru istikbara, mereka telah berlaku bongkak dan sombong kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, 950 tahun, 12 tahun buat dakwah siang dan malam, satu orang dapat hidayat tuan-tuan rahmat Allah. Walaupun demikian Nuh tetap bersabar. Sehingga satu hari Allah Ta'ala telah wahyukan kepada Nuh. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Diwahyukan kepada Nuh bahawa saya tidak akan ada lagi semenjak daripada hari ini satu orang pun di kalangan umatmu yang akan beriman lagi kepada aku. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan kamu mempertikaikan aku. Jangan kamu memberikan syafaat ataupun memberikan kepada hadapan aku nanti apa-apa bantahan terhadap apa yang mereka kerjakan, kerana aku akan azab mereka. Maka tuan-tuan rahmat Allah, itulah kesabaran Nabi Allah Nuh AS. 950 tahun buat dakwah, tetap tekun, istiqamah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggup walaupun orang kata dia gila, walaupun dibaling dengan batu sehingga tenggelam badan Nabi Allah Nuh AS, tetapi Allah Taala perintah umat ini supaya buat dakwah macam mana Nabi Allah Nuh AS buat dakwah. Kerana itu Allah muliakan kita sebagai umat yang terbaik. Ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik, dan pesanan yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Bukan sekadar buat dakwah macam Nabi Allah Nuh, tapi Allah perintah kita buat pengorbanan untuk agama macam mana Nabi Muhammad SAW buat pengorbanan untuk agama. Macam mana Rasulullah SAW buat pengorbanan untuk agama. Nabi SAW telah bersabda, udhitu fillah ma lam yu'dhi ahadan. Aku menderita kerana Allah dengan penderitaan yang tak pernah ditanggung oleh mana-mana Nabi. Wa khuwiftu fillah ma lam yukhaf ahadan. Aku ditakutkan dalam menyebarkan agama Allah dengan satu ketakutan yang tak pernah dialami oleh mana-mana manusia. Sehingga pada malam Nabi SAW berhijrah, dia telah dihantar 10 orang kafir musyrikin Mekah di kalangan panglima-panglima anak-anak muda untuk mencincang badan Nabi SAW, untuk memenggal kepala baginda Muhammad SAW. Kerana agama jugalah baginda Muhammad SAW terpaksa meninggalkan kota Mekah yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW keluar daripada kota Mekah,
Nabi SAW keluar dalam keadaan menangis. Ya Makkah, ma atyabaki wa ma atyaba rihaki, laula anna qaumi akhrajuni lama kharajtu minki abadan. Wahai Makkah, alangkah baiknya engkau, alangkah harumnya bau-baumu wahai Makkah. Seandainya kaum aku tidak mengusir aku daripadamu, aku tidak berhajat, aku tidak berkeinginan untuk keluar daripadamu untuk selama-lamanya. Tetapi apakan daya, kerana kerja agama, Nabi korbankan, Nabi tinggalkan tanah tumpah darah, Nabi tinggalkan kota Makkahul Mukarramah, Nabi tinggalkan Kaabah, Nabi tinggalkan Safa dan Marwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi terpaksa menjadi muhajirin bersama dengan para sahabat baginda Muhammad SAW, duduk di kampung orang, tuan-tuan rahmat Allah. Walaupun demikian, inilah pengorbanan yang paling besar yang telah Nabi SAW buat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi pergi ke Taif, macam mana orang Taif buat kepada Nabi SAW. Tetapi walaupun demikian, Nabi tidak doakan laknat untuk umat, Nabi tidak doakan azab untuk umat. Tetapi Nabi SAW mengadu di hadapan Allah, Ilahi, ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Wahai Allah, kepada engkau aku adukan kelemahan daya upayaku dan kurangnya pandai aku untuk menyampaikan kepada manusia. Wa hawani 'alan nas, aku dipandang hina oleh manusia. Ila man takilni, kepada siapa engkau nak serahkan aku wahai Allah? Ila aduwin yatahajjamuni, kepada musuh yang akan menerkam aku, au ila qaribin malaktahu amri, ataupun kepada kaum kerabat yang akan menjaga kebajikan aku. Illam takul sakhitan alayya fala ubali, selagi engkau tak marah kepada aku wahai Allah, selagi engkau tak murka kepada aku wahai Allah, aku tidak peduli. Ghaira anna afiyataka aus'ali, apapun yang berlaku kepada diriku, walaupun aku mati terbunuh kerana untuk menyebarkan agamamu, kerana aku lebih sanggup, aku lebih mengharapkan afiatmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa baginda Muhammad SAW. Maka tuan-tuan rahmat Allah, pengorbanan inilah Allah telah perintahkan kita untuk buat, tuan-tuan rahmat Allah. Ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wasayna bi Ibrahim, sebagaimana wasiat yang kami pesan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Macam mana Nabi Allah Ibrahim buat dakwah, tuan-tuan? Ulama menyebut dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum, disebut hanya 4 kali saja Nabi Allah Ibrahim AS balik ke rumah sepanjang hayat dia, tuan-tuan. 4 kali dia balik ke rumah. Yang pertama ketika mana dia menghantar Nabi Allah Ismail dengan Hajar pergi ke Makkahul Mukarramah. Kali kedua dia datang, Allah Ta'ala perintahkan kepada dia, tuan-tuan rahmat Allah, untuk sembelih Ismail AS balik. Kali yang ketiga dia datang, tuan-tuan rahmat Allah sekalian, Ismail AS telah berkahwin waktu itu. Anak dia kahwin pun dia tak ada kat rumah. Maka tuan-tuan rahmat Allah, ulama mengatakan Hajar AS meninggal dunia pun di waktu Ibrahim tidak ada di rumah, tuan-tuan rahmat Allah. Nabi Ibrahim balik rumah pada kali yang keempat. Di waktu itu Ismail telah bernikah baru, tuan-tuan rahmat Allah. Hingga akhirnya pada kali yang kelima, di waktu itu Allah telah perintahkan Nabi Allah Ibrahim AS. Di waktu itu wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nas imama. Ketika mana Allah beri ujian kepada Nabi Allah Ibrahim, dia tunaikan perintah-perintah Allah dengan sempurna. Lalu Allah telah mengatakan inni ja'iluka lin-nas imama, aku jadikan kamu wahai Ibrahim imam kepada sekalian manusia. Allah angkat Ibrahim AS menjadi Khalilullah. Nabi Ibrahim AS diangkat oleh Allah ke langit yang ke-7 di satu makam yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana manusia sebelum Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi begitulah kedudukan Nabi Allah Ibrahim AS. Pengorbanan seperti itulah, inilah milah Nabi Allah Ibrahim AS yang Allah telah perintah kepada kita. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, bermujahadahlah kamu dan Allah dengan mujahadah yang sebenar-benarnya. Huwajtabakum, dialah Allah yang telah pilih kamu, dialah Allah yang telah pilih kamu untuk jadi umat yang terbaik, menjadi pengganti kepada baginda Muhammad SAW, penerus kepada usaha para anbiya alaihi wassalam untuk sebarkan agama ke seluruh alam. Huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, Allah mudahkan agama ini untuk kamu amalkan. Millat abikum Ibrahim, inilah millah, jalan hidup bapa kamu Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakumul muslimina min qabl, dialah nabi yang telah menamakan kamu sebagai orang Islam di waktu ketika dahulu. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, Allah bukan sekadar perintah kita ikut Nabi Allah Ibrahim, Allah perintah kita ikut Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa alaihissalam. Apa pesanan yang Allah telah perintahkan? An aqimuddin, hendaklah kamu semua bangkit untuk menyebarkan agama Allah, membangunkan agama Allah Subhanahu wa taala, mendirikan agama Allah, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala.
Maka kerana itulah tuan-tuan rahmat Allah, para sahabat yang Allah Ta'ala telah beri kepada mereka, mereka dapat didikan di tangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih faham Al-Quran daripada kita faham, tuan-tuan. Mereka lebih faham agama daripada apa yang kita faham. Hari ini kita faham bila kita dah pergi haji 10 kali, tuan-tuan. Kita dah pergi umrah 20 kali. Anak kita semua masuk universiti, kita pun dapat jaga semayang. Inilah kita dah manusia yang terbaik. Tak perlu buat apa-apa pengorbanan untuk agama. Mengapa saya perlu keluar jalan Allah? Ini persoalan yang selalu kita tanya, tuan-tuan rahmat Allah. Madrasah ada, sekolah agama banyak, orang Islam pun ramai seluruh alam, tuan-tuan rahmat Allah. Mengapa saya perlu keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, yakinlah sahabat-sahabat Nabi alam mereka merupakan satu golongan yang Allah telah jamin syurga untuk mereka, tuan-tuan rahmat Allah. Walaupun demikian mereka tetap buat pengorbanan untuk agama Allah. Allah telah beritahu, Nabi SAW telah beritahu, Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah merupakan ketua pemaisuri di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana pengorbanan Fatimah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala? Sanggup ditinggalkan oleh Sayyidina Ali. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain, dua ketua pemuda dalam syurga. Macam mana pengorbanan Sayyidina Husain? Dipenggal kepalanya, diracun, tuan-tuan rahmat Allah, kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan Abu Bakar wa Umar sayyidakuhu li ahli jannah. Abu Bakar dan Umar adalah merupakan dua ketua bagi orang dewasa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Nabi, berkat mereka bersohbah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat pengorbanan mereka, Allah SWT beri kepada mereka kefahaman agama dengan kefahaman yang tidak pernah Allah SWT berikan kepada umat-umat yang selain daripada mereka. Maka tuan-tuan dan rahmat Allah SWT sekalian, mereka telah dapat jaminan syurga. Sehingga Allah SWT beritahu kepada sahabat-sahabat yang telah menyertai peperangan Badar, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum, buatlah apa yang kamu nak buat, semua aku telah ampunkan dosa kamu. Jadi tuan-tuan yang rahmat Allah SWT sekalian, Allah SWT telah iklankan keredaan kepada sahabat, tuan-tuan rahmat Allah. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang yang terdahulu yang telah buat pengorbanan untuk agama di kalangan muhajirin dan ansar, dan golongan yang cuba mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah juga redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, setelah mendapat jaminan syurga, asyarah mubasyarah bil jannah, 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Abdullah bin Rawahah, tuan-tuan rahmat Allah, setelah mendapat berita bahawasanya inilah sembahyang, inilah hari pertama kamu akan bersama dengan aku. Kerana selepas daripada ini Abdullah bin Rawahah akan syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana begitu yakin dengan janji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka terpaksa meninggalkan tanah air mereka, tanah tumpah darah mereka, perasaan sayang mereka kepada tanah air, sayang kepada keluarga, sayang kepada harta benda telah habis. Yang ada dalam hati mereka hanyalah sayang kepada cinta kepada Allah dan Rasul. Bagi mereka, tuan-tuan rahmat Allah SWT sekalian, mereka sanggup susah payahkan diri mereka. Yang penting Rasulullah SAW berada dalam keadaan gembira, tuan-tuan rahmat Allah. Sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi telah mengatakan, wahai Rasulullah, ketika mana aku berada di rumah, aku tak lena nak tidur, aku tak lalu nak makan, aku tak akan hilang dahaga. Kalau ketika mana aku minum air, kecuali setelah aku melihat wajahmu, wahai Rasulullah. Tetapi bagaimanakah keadaan, wahai Rasulullah? Di hari kiamat kelak, engkau akan berada di makam yang tinggi, sedangkan aku manusia biasa, aku tak akan dapat berpeluang bersama dengan kamu. Tetapi Nabi SAW telah mengatakan, almar'u ma'aman ahabba, satu orang akan bersama dengan orang yang dikasihi. Maka tuan-tuan rahmat Allah, dalam hati sahabat tidak ada kerinduan kecuali bersama dengan Nabi SAW. Tidak ada dikatakan saat detik yang paling bahagia kecuali ketika mana bersama dengan baginda Muhammad SAW, duduk dalam majlis Nabi, dengar nasihat Nabi, tengok Nabi SAW beribadah, bersemayang bersama dengan Nabi. Kerana itu Abdullah bin Rawahah, kerana ditahu dia akan meninggal dunia, dia ambil kesempatan untuk sembahyang Jumaat pada kali yang terakhir bersama dengan Nabi SAW. Maka tuan-tuan rahmat Allah, begitulah sahabat-sahabat Nabi. Daripada 124,000 sahabat-sahabat Nabi yang Allah Ta'ala kumpul mereka di Hajatul Wida', 114,000 semua kubur-kubur sahabat di seluruh alam, tuan-tuan rahmat Allah. Satu orang ketua alim ulama namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW telah mengatakan
Dikatakan bahawasanya liwa'ul ulama yaumil qiyamah biadi Muaz bin Jabal. Dikatakan bendera ulama pada hari kiamat dipegang oleh Muaz bin Jabal. Semua ulama akan beratur di belakang Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Walaupun demikian, Muaz pun dihantar oleh Nabi SAW untuk keluar jalan Allah, untuk buat pengorbanan untuk agama. Dan di waktu itu Nabi telah beritahu kepada Muaz, asa Allah talqani fima ba'du, mungkin kita akan bersua lagi pada kali yang kedua wahai Muaz. Kerana sungguhnya kalau engkau balik ke kota Madinah, engkau hanya akan lihat kubur-kubur aku saja wahai Muaz. Di waktu itu berat hati Muaz bin Jabal nak berpisah dengan Nabi SAW. Ketika mana Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu keluar diiringi oleh Nabi SAW sampai ke perbatasan kota Madinah. Di waktu itu Rasulullah SAW panggil Muaz, wahai Muaz. Di waktu itu Muaz tidak berpaling kepada Nabi SAW. Teruskan perjalanan, pacu ke kuda tuan-tuan rahmat Allah. Teruskan perjalanan. Nabi panggil lagi, wahai Muaz. Maka waktu itu Muaz dalam keadaan derayan air mata mengalir di kelopak mata Muaz. Diteruskan perjalanan, wahai Muaz. Maka tuan-tuan rahmat Allah, datang Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wahai Muaz, tidakkah kamu ketahui Rasulullah panggil kamu dalam Al-Quran? Allah Taala telah firman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, apabila Allah dan Rasul panggil kamu, kamu kena menyahut apa yang mereka panggilan mereka. Tetapi Muaz radhiyallahu anhu tetap meneruskan perjalanan. Hati yang sangat berat, hati yang sangat sayu, tapak kaki yang dilangkah begitu berat tuan-tuan rahmat Allah. Tetapi kata Muaz bin Jabal, wahai Abu Musa, aku tahu aku tidak menyahut seruan Nabi SAW merupakan satu kesalahan yang besar. Tetapi dia kata, aku khawatir seandainya aku berpaling kepada Nabi SAW, maka kaki aku tidak akan lagi mampu melangkah kerana begitu berat untuk meninggalkan Nabi SAW. Walaupun demikian tuan-tuan rahmat Allah, sahabat Nabi tetap pergi. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, satu orang yang di mana ketika mana Nabi berhijrah ke kota Madinah, itulah tempat Nabi SAW bermalam. Ketika mana Nabi SAW lapar, itulah rumah di mana Nabi SAW akan menikmati hidangan tuan-tuan rahmat Allah. Tetapi setelah itu tuan-tuan rahmat Allah, setelah kewafatan Nabi, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu telah keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, merentasi padang-padang pasir, naik ke atas gunung, turun gunung bersama dengan sahabat-sahabat pada umur 90 tahun tuan-tuan rahmat Allah. Sehingga dia telah beritahu ketika mana dia menjelang waktu uzur dia, waktu dia hampir-hampir mati, kamu jangan tanam jenazah aku kecuali di tempat yang terakhir jemaah kita sampai, iaitu di Turki. Di sanalah kubur Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Begitulah juga tuan-tuan rahmat Allah, tuan-tuan rahmat Allah, Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu bersama dengan tentera-tentera para sahabat Nabi SAW ketika mana mereka telah sebarkan agama. Seluruh penduduk Algeria, Aljazair, seluruh penduduk Maghribi, seluruh penduduk Tunis telah diislamkan di tangan mereka, telah mendapat hidayat, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu Uqbah bin Nafi' telah terjun dengan kuda dia ke dalam laut sampai ke paras dada. Dia telah beritahu kepada Allah, Allahumma inni usyiduka ya Allah, wahai Allah, aku mempersaksikan kepada engkau ya Allah, kami para sahabat Nabi telah menunaikan semua apa yang Nabi SAW pesankan kepada kami. Balighu anni wal ayah, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Falibaligh syahidi minkumul ghaib, orang yang tidak hadir pada hari ini, sampaikan agama kepada mereka yang tidak hadir. Maka sahabat-sahabat Nabi telah turun bersama dengan kuda. Wahai Allah, kami tidak merentasi lautan Pasifik ini bukan kerana kami takut kepada laut, tetapi kerana kami telah yakin di hujung laut ini tidak ada lagi manusia yang hidup, tidak ada lagi kampung, tidak ada lagi negara, tidak ada lagi pulau. Kami telah korban segala-galanya, kami telah sampai ke hujung dunia. Tetapi seandainya kami tahu di sana masih ada lagi manusia hidup, kami tidak akan redha, kami tidak akan berpuas hati sehingga kami datangi mereka, supaya tidak ada satu orang pun menyembah selain daripada engkau di atas muka bumi ini wahai Allah. Inilah pengorbanan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kerana pengorbanan mereka, kita mengecap nikmat Islam, kita berada dalam rumah Allah. Hari ini kita tidak dapat buat kerja agama tuan-tuan rahmat Allah. Walaupun demikian, untuk generasi akan datang, untuk sebarkan agama, hari ini era kita, inilah masa kita, inilah detik ketika Allah Subhanahu wa taala nak tengok sahabat-sahabat Nabi. Allah telah beritahu kepada kita, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, sebagai daripada orang beriman, mereka adalah laki-laki yang telah membenarkan apa yang mereka janji kepada Allah. Kita janji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ibadatku, sembahyangku, hidupku, matiku untuk Allah, hartaku untuk Allah, diriku untuk Allah, masaku untuk Allah. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, hanya sahabat-sahabat Nabi saja yang baru membenarkan apa yang mereka janji di hadapan Allah. Kita belum lagi tuan-tuan rahmat Allah, belum lagi kita tuan-tuan rahmat Allah. 4 bulan belum lagi pengorbanan, 1 tahun belum lagi pengorbanan, sehingga akhirnya jenazah kita ditanamkan di negara-negara asing tuan-tuan rahmat Allah. Itulah barulah ada persamaan di antara kita dengan para sahabat Nabi SAW. Kerana itu
itu Allah Subhanahu wa taala bila kita buat kerja agama tuan-tuan rahmat Allah, apa janji daripada Allah? Di padang mahsyar Allah Taala akan jadikan wajah kita bercahaya dengan cahaya para anbiya alaihi wassalam. Allah dudukkan kita di atas mimbar mutiara. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita saksi dengan saksi kepada dakwah para nabi. Kerana ada persamaan di antara kerja kita dengan kerja para nabi. Allah pilih umat ini jadi saksi kepada dakwah para nabi. Dan di hari kiamat dalam syurga Allah telah angkat darjat kita tuan-tuan rahmat Allah. Kita duduk akan bersama dengan para anbiya alaihi wassalam, para sahabat di dalam syurga Jannatul Firdaus. Jadi kerana itu Allah telah janji a'zamu darajatan 'inda Allah. Allah beri kepada kita setinggi-tinggi, seagung-agung darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala bila kita jalankan kerja agama ini tuan-tuan. Tapi kalau kita tak buat tuan-tuan rahmat Allah, kita rugi besar. Jadi kerana itu insya-Allah sama-sama kita berazam, saki-baki masa kita, saki-baki usia kita, saki-baki harta kita tuan-tuan rahmat Allah, kita gunakan, kita habiskan untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam sedang menanti kita. Setiap hari 600,000 umat Nabi mati tanpa kalimah tuan-tuan rahmat Allah. Apa yang kita nak jawab dengan Nabi? Macam mana kita nak berhadapan dengan Nabi di Telaga Kausar tuan-tuan rahmat Allah? Kalau kita berdiam diri, sedangkan Nabi SAW telah bersabda, "Man laqiya Allah wa laysa fi wajhi atharul jihad." Orang yang bertemu dengan Allah tidak ada cahaya, tidak ada kesan mujahadah pada wajahnya, maka dia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan cacat tuan-tuan rahmat Allah. Jadi kerana itu sama-sama kita azam untuk kita korbankan seluruh harta kita, masa kita, diri kita di Allah Subhanahu wa taala. Semua sedia insya-Allah.